Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahluka. A'udzu bika min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika alayya wa bi zambi faghfir fa innahu lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Alhamdulillah, sidang penonton, sidang jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'matin, di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan pada kita hari ini. Dan lagi sekali kita direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh barakah ini, Yaumul Jumaah Sayyidul Ayyam. Tu kita sama-sama kita berada dalam suasana majlis ilmu, bicara ilmiah secara online. Bicara ilmiah secara online. Adapun walaupun secara online, tapi kita niatkan dalam hati kita ni benar-benar untuk menuntut ilmu, lalu kita mengamalkannya dan lalu kita menyebarkannya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan asbab ilmu ini, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan zahirkan kebaikannya, yakni apabila Allah berikan kita kefahaman. Kata Nabi SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, maka Allah akan berikan kefahaman di dalam agama. Kefahaman itu mesti melalui jalan ilmu, mesti. Jadi boleh tidak, mesti melalui jalan ilmu. Dan kata Nabi SAW, talabul ilmu faridatan ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu kewajipan bagi setiap orang Muslim. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang dah bersiaran pada pagi yang penuh barakah ni. Macam biasa, mari buat pahala percuma, sebarkan. Jadilah orang yang menyebarkan kebaikan. Mana mungkin, mana tahu mungkin sebab kita sebarkan link ni, ramai yang terkesan, terbuka hati. Sebab macam saya beritahu sebelum ni, ramai yang terkesan. Ada yang inbox secara peribadi, bagi tahu kat saya, terima kasih Ustaz, si Fulan mengenalkan saya, jumpa link ini, banyak yang saya tak faham dalam kehidupan, akhirnya terungkai. Benar tuan-tuan, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, kehidupan ni perlu ditafsir semula. Kehidupan perlu ditafsir semula, bukan ikut sedap suka-suka kita, bukan ikut sangka-sangka kita. Ingat, kefahaman itu didasari dalam dua keadaan. Kefahaman didasari dalam kedua keadaan. Pertama, kefahaman berdasarkan fikiran semata-mata. Kefahaman yang dibangunkan dasar pemikiran, yang ini pemikiran yang diorientasikan oleh keadaan, kebenaran. Itu juga boleh jadi kefahaman. Dan kefahaman yang kedua ataupun yang utama, itulah kefahaman yang berorientasikan kebenaran. Itulah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah tidak ikut keadaan, tidak ikut kebenaran. Malah dia yang mengawal keadaan, malah ianya yang mengawal kebenaran. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu kefahaman yang kita bawa selama ini perlu dirungkai kembali, perlu dilihat kembali
dinilai semula, adakah benar kefahaman hidup kita? Kefahaman agama tu, agama ni, din, agama ada dua dalam syarah. Ulama syarahkan din. Pertama, agama yang menjurus kepada khusus, yakni inna dina indallahil Islam, agama Islam. Cerita tentang imannya, cerita tentang Islamnya, cerita tentang ihsannya. Itu Islam. Yang mana pengajian-pengajian agama, yang mana sekolah agama, jabatan agama. Bila agama je rujuk pada pendidikan dan rujuk pada yang pengkhususan aliran agama. Baik, perlu diingat sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Agama yang kedua ataupun agama yang ulama syarahkan juga itu adalah kefahaman di dalam kehidupan. Kehidupan yang berorientasikan agama. Sebab ada kehidupan yang berorientasikan kebenaran. Sebab tu faqihu hafiddin. Kefahaman di dalam agama. Yakni kefahaman di dalam urusan agama, yakni hal berkaitan dengan fikih, persoalan-persoalan ibadah, persoalan-persoalan fikih, persoalan-persoalan yang melibatkan segala rukun-rukun yang dipanggil fardu ain, itu dipelajari secara total, keseluruhan. Ada juga yang perlukan juga kefahaman dari sudut agama yang bersandarkan kepada kebenaran. Itulah kehidupan. Dalam kehidupan, kita perlu syarahkan semula kehidupan kita. Kita bimbang-bimbang hidup kita. Atau biasa yang saya gunakan dalam perkataannya, saya buat begini. Solat ikut cara Nabi dah. Mana dari sudut agama yang khusus ikut Nabi, betul. Tapi bila mari pada kehidupan, ikut cara Yahudi. Apa cara Yahudi? Bermula dengan cara fikir dia. Cara fikir cara Yahudi. Sebab apa cara fikir cara Yahudi? Sebab dia tengok seeing is believing. Tengok baru percaya. Ni cara fikir Yahudi. Sebab Yahudi ni kapitalis ni, materialistik ni, orientasi ni, siapa pengasas kepada kejahatan-kejahatan alam jagat raya ni? Iblis. Jadi bila kata kehidupan kita ada dua pandangan, sudut agama pun kita tengok, sudut dunia pun kita tengok, dua-dua kita pulut. Itu datang ni nanti buat perbandingan. Nak pahala ke nak harta? Nak pahala ke nak harta? Buat perbandingan. Ada pula kita boleh jalan agama, jalan dunia. Kalau jalan dunia, kita kena ikut jalan dunia lah. Kan? Yelah, agama dah cerita dah tadi, bab solat, bab masjid. Bab masjid saja, solat. Ni contoh. Ini pun satu perkara yang saya nak utarakan lah pada pagi yang penuh barakah ni. Saya nak utarakan dalam live ni. Sementara kita masuk tajuk ni, mukadimah dulu ni. Sudah tiba masanya peranan institusi masjid perlu diperkasakan, lebih perkasa. Kerana kita tidak mahu melihat masjid sekadar melihat tempat solat saja. Solat je. Tapi peranan kepada pembangunan manusia tidak nampak melalui masjid. Pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan, pembangunan kesihatan, tak tahu. Mungkin ada tetapi tidak meluas dan menyeluruh. Hari ini ruang lingkup masjid itu dilihat hanya spek agama, dan agama pula khusus solat je. Malah masjid itu tempat solat je. Sedangkan saya pernah tulis dalam satu kenyataan, cuba tengok balik kat wall saya, Yahudi berhempas pulas nak memerintah masjid. Saya tulis kenyataan, penuh kerusi di parlimen perintah negara, penuh masjid perintah dunia. Sesiapa yang berjaya memenuhkan diri dia di masjid, sesiapa yang memenuhkan diri dia di masjid, dia akan menguasai dunia dia. Sebab tu umat-umat terdahulu menguasai masjid itu bukan sekadar solat, tetapi dia ada falsafah dia, dia ada spirit dia. Sebab tu tempat yang pertama yang dibangunkan kita Nabi SAW berhijrah ke Madinah, itulah masjid. Masjid Quba. Itu masjid yang pertama dibina daripada dalam sejarah peradaban. Nabi SAW kenapa dibina masjid? Kenapa tak dibangunkan pusat pentadbiran? Sudah tiba masanya lontaran air ni perlu dipanjangkan. Wallah alam lah kalau suaranya kecil ni didengar. Apabila kita hasilkan pentadbiran itu dengan masjid, maka dia akan terpagi terpisah dua lah. Dulu Nabi SAW centralize. Sebab tu master planning, master plan tu perlu dia bermula daripada master plan, town planning dah. Architecture sepatutnya dah memikirkan perkara ini. Masjid dia kena dia hub.
Maknanya kalau nak pergi kerja kena melalui masjid. Maknanya dia kena solat di masjid. Dan dia kerja. Dan tempat kerjanya di masjid. Di compound tu. Compound itu adalah sentral, heart dia, jantung dia adalah masjid. Tapi ini sukarlah untuk kita cuba fikirkan, sebab mungkin kita melihat kemaslahatan, tak boleh dicampurkan ustaz, nanti payah pengurusan macam-macam lah. Cuma kita nak faham, bagi tahu adakah masjid itu solat je? Sama dalam politik, dalam Islam. Bila kata Islam, semua akan menyentuh aspek. Cuma kita tak nak politikkan Islam. Kita nak Islam yang menguasai politik, bukan politik yang menguasai Islam. Aduh, politik. Politik ni pengurusan. As-siyasah, pengurusan. Pengurusan itu mesti ada. Dah nama pun orang, dah nama pun kita umat Islam, orang Islam. Bila kita pegang sesuatu pengurusan, pastilah kita akan menyerapkan nilai-nilai agama dalam pengurusan kita. Jadi pengurusan itu sekadar organisasi. Organisasi yang akan mentadbir kemaslahatan ummah. Organisasi ini tidak kekal. Yang kekal itu Islam. Sebab tu jangan politikkan agama. Agama memang akan mentadbir politik. Agama itu akan digunakan di dalam politik. Tetapi jangan politikkan kehidupan. Maknanya politik yang menguasai kehidupan. Politik yang menguasai agama. Nampak tidak? Samalah dengan tadi masjid. Masjid hanya dilihat tempat solat. Sekadar itu. Cuba kalau kita lihat masjid tempat penyembuhan pada penyakit. Cuba fikir. Macam mana nak masjid ni jadi tempat salah satu daripada front line yang turut menyumbang kepada untuk mencegah penyakit. Kita ada pakar-pakar perubatan dalam Darussyifaq, contoh Darussalam, perubatan-perubatan tradisional yang menggunakan ruqyah. Boleh jadikan masjid sebagai centralized. Datang, pergi munajat. Saya pernah pergi di Turki, Istana Topkapi. Istana Topkapi ni, tuan-tuan, saya pergi itu hari. Lama dah lah. Saya pergi, saya dengar ada orang baca Quran. Saya ingatkan keset. Rupanya orang betul. 24 jam baca Quran, dia shiftkan ganti-ganti, tak berhenti. Nampak Istana Topkapi tu ada orang baca Quran tak berhenti-henti. Sama mungkin masjid boleh buat. Nampak? Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, Islam meliputi segala-galanya. Jadi bila kata meliputi segala-galanya, dalam Islam itu ada semua perkara yang diperlukan oleh manusia. Islam yang menguasai pentadbiran, Islam yang menguasai kehidupan, Islam yang menguasai ekonomi, Islam yang menguasai semuanya. Persoalannya bagaimana kefahaman kita terhadap Islam itu. Adakah kefahaman kita hanya ada pada kadar rigid? Rigid maksudnya macam contohlah terang-terang, Islam itu sekadar solat di masjid. Masjid hanya tempat solat. Adakah masjid hanya tempat solat je? Tuan-tuan yang menonton, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT yang menontonlah pada pagi yang penuh barakah ni, boleh pergi ke wall saya, tengok tulisan saya, Masjid Pusat Pemerintahan Dunia. Tuan-tuan, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, nak bagi tahunya, Dajjal turun dekat Masjidil Aqsa. Dia nak turun dekat Masjidil Aqsa. Dia tak nak turun dekat White House cak ayam. Dia tak nak rebut parlimen di White House tu. Parlimen tu agenda mereka. Tapi yang perlu kita fikirkan itu adalah bagaimana kita nak menguasai masjid, memenuhi kerusi-kerusi di masjid, saf-saf di masjid yang masih kosong. Satu. Keduanya, bagaimana kita nak bermula dari masjid. Sahabat-sahabat dulu bermula dari masjid. Dengan masjid, di sinilah tempat bermulanya. Di situlah tempat terbenanya peradaban dunia. Dari masjid. Bukan senang di luar baru cari masjid. Niaga-niaga kat luar baru cari masjid. Kenapa di Madinah suk, kedai-kedai dikelilingi oleh dia, kedai-kedai suk keliling masjid? Sebab mereka tidak boleh tinggalkan masjid. Kenapa Nabi SAW buat rumah dekat masjid? Sebab masjid itu kehidupan. Nabi sendiri rumah dalam masjid. Kita pergi Raudah tu, dalam tu Raudah tu rumah Nabi. Jadi masjid. Apa makna yang kita perlu faham di sini? Sudah tiba masanya, kalau kita tak boleh implement secara nasional,
Mari kita implement secara individu yang menonton live ini. Sekurang-kurangnya pecahkan paradigma agama hanya pada tempat-tempat tertentu. Pecahkan paradigma agama ini hanya fahaman ritual semata-mata. Kita tidak melihat agama pada kehidupan. Ini yang kita perlu pecahkan, terutama bang masjid. Alhamdulillah hari ini ada solat Jumaat dah. Cuma itulah, masih ralat jugalah. Tak semua dapat. Tu je lah. Nah, dan kita melihat masjid, shopping mall nampak peranan ekonomi, kerja nampak peranan dia. Masjid apa peranan? Sekadar solat je. Tu soalan. Ini kita kena berani kritis. Kita perlu soalkan perkara ni. Kita hanya melihat masjid tempat apa? Persinggahan terakhir. Setelah orang-orang pencen dah tak ada kerja baru pergi masjid. Masjid, the centralized of life, living, hidup kita. Kalau kita tak mampu nampak masjid sebagai institusi yang penting dalam kehidupan, sebab masjid tempat yang paling Allah muliakan, masjid lah. Kalau masjid kita tak nampak benda tu penting dalam hidup kita, malah tak ada masjid pun tak apa, something wrong. Kita umat yang lemah. Saya nak melihat dalam satu peristiwa, tuan-tuan dan penonton sedang mata Allah SWT, boleh buka lah dalam kitab-kitab sirah, ataupun buka lah cerita tentang sirah tentang apa? Spain, Spanyol, Al-Hamra. Tuan-tuan boleh buka Al-Hamra punya sejarah. Al-Hamra, saya nak bagi tahu, Al-Hamra itu ada dua beradik waktu itu memerintah Spain. Tapi nak ceritanya bergaduh adik-beradik. Abang nak conquer jawatan, tak nak adiknya ambil. Jadi sekarang ni nak bagi tahunya Al-Hamra dulu dia punya penuh masjid tu 500, penuh macam Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Solat waktu penuh. Sebab berjaya melihat kehidupan itu bermula di masjid. Sama dengan Turki. Tuan-tuan siapa pernah pergi Turki juga, tuan-tuan tengok lepas jalan sikit masjid, jumpa masjid. Masjid dan hidup ni tidak boleh dipisahkan. Nampak tidak? Dan sudah pasti lelaki ar-rijal, sebab pemimpin kan, pemerintahan yang memerintahnya lelaki. Rijalul qawwamuna 'ala nisa. Cuma sekarang kita bukan nak argue tentang berapa orang yang solat kat masjid. Saya tak nak argue itu. Cuma saya nak timbulkan persoalan, saya nak supaya yang menonton ni mungkin ada terfikir, buah fikiran terfikir, takkan masjid ni sekadar tempat solat? Sudah tiba masanya masjid berdiri sama tinggi, malah kena lebih tinggi daripada pentadbiran yang lain. This is the time. Sebab tu Allah kata langsung tutuplah, tak payahlah. Nampak? Inilah masanya untuk difikirkan apakah peranan sebenar institusi masjid. Saya yakin masyarakat awam faham apa. Sekarang ni masyarakat akan faham tempat solat je. Sebab tutup, close down, lockdown habis. Lockdown sebab yang lain ada tempat yang beroperasi. Dan kita namakan masjid itu syiar. Tempat syiar, ustaz. Ya, kalau syiar itu ibarat panji. Syiar ni ibarat panji bendera tu. Panji kalau ada peperangan, pemegang panji ni jangan main-main. Dia front line tau. Pemegang panji ni front line. Nampak tak? Pemegang panji front line, kalau jatuh panji diisytiharkan kalah. Nampak tidak? Sebab tu dalam perang Uhud, kalau tengok siapa nama sahabat yang memegang panji tu, putus tangan kepit, putus tangan lagi kepit sampai syahid. Lagi sedih, tak pernah lalu kat masjid, betul. Tak terfikir pun masjid apa sumbangan. Kita sampai tak terfikir apa sumbangan masjid dalam hidup aku. Apa masjid dah sumbangkan pada aku? Pernah kita tanya soalan ini? Nothing to do lah dengan masjid. Masjid tak memberi apa-apa pun dalam hidup aku. Masjid tanya orang muda ke, tanya siapa-siapa ke, apa masjid buat dekat saya? Tak ada kena-mengena pun dengan masjid. Tak mati je lah, ataupun nak buat kenduri tahlil, doa selamat, baru cari masjid. Sekadar itu. Adakah peranan agama ni tak ada dalam kehidupan?
Adakah peranan agama ni tak ada dalam kehidupan? Yang ini perlu maksudnya sekarang kita kena adalah dalam ni mungkin cerdik pandai cendekiawan yang mungkin sedang menonton mungkin terfikir ataupun mungkin kita berdoa lah, ya Allah, naikkan kembali peranan institusi masjid setara malah lebih hebat daripada institusi lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebab politik, ya, wallahu alam, universal. Maknanya sekarang kita bukan melihat dari sudut politik, tapi melihat Islam yang ada pada politik. Kita kena lihat. Wallahu alam. Ini perlu diselontarkan persoalan ini kepada tuan-tuan yang menonton pada pagi yang penuh barakah ni. Sebab manakala hari Jumaat, kalau betul masjid itu syiar ni bukan sekadar syiar solat. Syiar ni adalah sekadar pembangunan hidup. Di sini bermulanya kehidupan. Macam mana masjid ini nak jadikan seperti Madinatul Munawwarah zaman Nabi SAW? How? Kita kena ada working paper. Mungkin ada yang dah buat, tapi perkasakan. Jangan sekadar melihat solat. Itu pun nak buka ialah berfikir serba salah, tahu pihak nak buka ramai serba salah, tutup serba salah. Nampak tidak? Nah, memang Islam boleh tertegak di mana-mana, tuan-tuan. Islam boleh tertegak mana-mana. Orang kata solat kat mana-mana boleh. Benar. Tempat sujud. Bumi ni tempat sujud. Tapi kita kena ada dipanggil apa? Base. Kita kena ada pengkalan. Pengkalan. Cuba lihat pengkalan kita. Contoh, setiap pentadbiran ada pengkalan, niaga ada pengkalan, kerja ada pengkalan, ada base daripada HQ. Islam kalau bercerita soal syiar mesti ada pengkalan dia. Mana? Masjid lah. Islam pengkalannya di masjid. Itu kitanya pengkalan. Kalau tutup pengkalan kita, bermaksud apa? Memang kalau di segi hakikat, masjid ada dalam hati, tempat sujud. Tempat sujud ada dalam hati. Tapi kalau bercerita tentang syariat, betapa pentingnya pengkalan Islam ini tidak boleh jadi sepi. Tidak boleh. Tidak boleh. Semua tempat ada pengkalan. Pengkalan tentera udara di Raja Malaysia, pengkalan tentera laut, pengkalan pusat pentadbiran negara, pusat pentadbiran agama. Kata, adakah di pejabat agama ataupun di masjid? Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, ini perlu dilontarkan kembali lah. Sebab tu saya nak kaitkan juga dengan surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya sahaja yang mengimarakan rumah Allah, hanya sahaja yang mengimarakan rumah Allah itu adalah orang beriman. Sebab tu kalau kita rujuk kepada Masjid Quba, itu takwa. Masjid Quba itu takwa. Betul, siapa kata COVID tak boleh hilang? Benar. COVID hilang dengan Allah. Saya dah bagi tahu kebelakangan, awal-awal dulu saya kata, sekarang ni kalau kita tengok sakit, kita nampak ubat doktor, betul lah. Sekarang ni kita nak minta sembuh bukan? Kita nak kesembuhan. Rawatan doktor dah buat, kesembuhan siapa nak buat? Rawatan itu doktor KKM berempat pulas buat rawatan, tak apalah. Kesembuhan tak boleh pada doktor, kesembuhan tak ada boleh pada doktor. Kesembuhan itu pada Allah, dan ini melalui institusi agama. Perlunya orang-orang yang ada takwa, orang-orang yang mempertahankan syiar agama, berdoa, melakukan ajaran agama yang berterusan. Nampak tak? Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi nak bagi tahunya kesembuhan itu pada Allah. Bila kata pada Allah, di mana pengkalannya? Rumah Allah. Pengkalan di rumah Allah. Nampak? Saya saja nak bagi tuan-tuan, nak bagi satu cetusan ini, cuba renung masjid. Kalau siapa lalu masjid, tengok di sini bermulanya kehidupan aku. Di sinilah tempat aku bermula. Sebab Nabi bermula di masjid, di Masjid Quba, dan berakhir kita pun di masjid, mati. SOP. Dan dia kena jadi satu pusat, dipanggil
Islamic thought ke, institutional ke, sebagai pusat masyarakat ke, perlu digembling atau tidak boleh, sebab orang yang tidak kaitkan dengan agama binasa. Kita dah tengok dah masyarakat ketamadunan yang mana tidak dikaitkan dengan agama hancur. Dan kita belajar tentang sebaik-baik puasa itulah zaman Nabi SAW. Dan Nabi tak jauh pada masjid. Kalau benar kita nak belajar dengan Nabi, Nabi tak jauh dengan masjid. Malah kita jangan masjid, nampak masjid itu amalan ritual je. Kita kena berani pecahkan kemelut pemikiran yang mungkin terhalang di pecahan-pecahan organisasi. Itu berbalik pada politik tadi. Sekarang ni jangan tengok masjid dia rigid. Untuk orang tertentu saja boleh masuk. Orang yang berserban dia, orang yang berjubah dia boleh masuk ke masjid. Perlu difikirkan, adakah masjid ni tempat orang yang serban berjubah je? Ini masanya. Bagaimana mungkin kita kena naikkan taraf, naik taraf lah. Ini susahlah kerja ni yang saya bagi tahu ni susah, ni melibatkan autoriti. Cuma cukup kita ada kesedaran. Nak sekurang-kurang paling lemah kita ni sedar lah. Kita sedar, ya Allah, masjid ni kena bangkit. Masjid kena jadi institusi yang hebat. Masjid kena tempat orang datang tanya. Di situlah tempat dorang ni. Tempat nak tanya pekerjaan, contoh nak tanya minta pendapat. Nampak tak? Jadi sekarang ni kita kena rungkai kembali. Dan ini ujian yang berlaku sekarang. Kita nampak tak peranan masjid itu solat je. Itu je lah. Itu je lah. Pengkalan rumah Allah, pengkalan ini syiar Islam. Pengkalan syiar Islam mesti ada base. Masjid. Bagaimana pun sebenarnya ni, kalau tanya pendapat peribadi saya lah, ni peribadi, by hook or by crook, masjid tidak boleh syiar berhenti. Syiar itu bukan seorang dua, syiar ni ramai. Kenapa Jumaat tu ramai? Syiar. Kenapa solat Aidilfitri itu kena tempat yang lapang? Syiar, ramai. Nampak ke Islam ni syiar tertegak dengan ramai. Dan Nabi sangat suka dengan umat yang ramai. Dan kita umat Nabi SAW. Gerun mereka tengok ramai. Nak pula ramai jemaah, gerun. Syaitan pun gerun. Musuh Islam gerun. Gerun dengan ramai. Memang ramai solat jemaah, ramai. Itu nama syiar. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Ada maklumi, ada. Saya semalam saya bagi tu petang. Kita back to pagi balik lah. Petang rasa macam rushing lah. Saya pun rasa macam rushing petang. Pagi ni santai sikit. Clear tuan-tuan, clear. Saya nak bagi lontaran kesimpulan pada mukadimah ni. Perlu permekasaan pada peranan masjid di mata masyarakat. Malah masjid perlu diangkat di mata dunia sebagai institusi pembangunan kehidupan. Masjid pusat pemerintahan dunia, tuan-tuan. Sebab tu saya ada tulis satu ketika dulu, saya tulis, mari tuan-tuan yang menonton pada pagi ni, kita berazam, orang lelaki terutamanya. Allah angkat dan musibah ni, tempat pertama yang kita nak jejak tu masjid, sujud syukur. Allah bagi izin balik. Masjid ni akhirat, simbol akhirat. Akhirat tak perlukan dunia, tak perlukan manusia. Allah tak perlukan manusia. Sebab tu Allah boleh tutup masjid tu, lantaklah. Korang tak nampak peranan aku? Nampak peranan dunia? Peranan masjid tak nampak? Akhirat, masjid akhirat. Masjid akhirat. Sebab tu masjid tak perlukan manusia. Tak perlu. Akhirat tak perlukan manusia. Manusia perlukan akhirat. Dunia, dunia ada jenis manusia perlukan dunia. Bila manusia perlukan dunia, itu terkubur. Sebenarnya dunia yang perlukan manusia. Tengok tuan-tuan, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Cuba tengok baru-baru ni kan, bila PKPB dibuka, tengok shopping komplek berkulat kulit-kulit tu kan, berkulat kulit-kulit yang mahal, aircon tak buka, diorang share gambar saya tengok. Barang-barang kulit yang mahal tu berkulat, rosak dia. Share tempat-tempat yang dah lama tak terbuka, tak terurus. Sebab tu dunia ni lemah, akhirat tu kuat. Akhirat kuat, akhirat tak perlukan manusia. Manusia perlukan akhirat. Dunia tak boleh tak ada manusia. Kena ada manusia untuk
menguruskan dunia. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi kesimpulan untuk mukadimah kita pagi ni, tanamkan dalam hati tuan-tuan yang menonton pada pagi yang penuh Jumaat ini, pada penuh barakah yaumul Jumaat ini, kita lihat bahawa pentingnya peranan masjid dalam kehidupan. Lalu bangunkan sifat masjid dalam hati. Apa dia? Kebergantungan kepada Allah. Masjid simbol kebergantungan pada Allah. Sebab datang masjid tak bawa apa-apa. Kita tak bawa fikiran macam-macam. Datang masjid, kita free. Malah di masjid lah kita rasa lega. Elok-elok serabut kita lega. Sebab di situlah tempat sujud. Jadi sekarang kita masukkan sifat ataupun falsafah masjid tu dalam hati. Dan sekarang ni masanya kita terjemahkan sifat itu dalam kehidupan kita. Tak apalah, kita terima takdir ni, terima takdir ni. Sekarang ni masjid dengan keadaan sekarang. Tapi sekarang ni tuan-tuan, mari kita lahirkan sifat seorang yang ahli masjid. Yang ni apa ahli masjid? Orangnya sifat ahli masjid itu berbalik dengan surah Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang layak mengimarakan rumah Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Ciri orang yang beriman, hidupnya itu bergantung kepada Allah 100%. Tuan-tuan tahu apa makna bergantung? Bergantung ni. Ni pagi tadi saya buat muzakarah sikit, saya tengok kan, kita nak pertajamkan kalimah. Tuan-tuan senang penonton, senang jemaah mata Allah SWT. Pagi ini kita akan sambung dengan sifat perkasa, ya Qahar, Al-Qahar. Al-Qahar ni ada kaitan tentang kebergantungan, pergantungan. Baik, gantung ni, orang yang hebat, dia benar-benar bergantung dengan Allah. Ni. Nak bergantung ni, saya nak kupas perkataan gantung tu, pergantungan. Orang yang hebat itu bergantung pada Allah bulat-bulat. Isteri yang hebat itu bergantung pada suami sepenuhnya. Apa isteri pula Ustaz? Sebab ini ada arahan daripada Allah. Dan isteri yang hebat dia bergantung pada suami. Suami yang hebat bergantung pada Allah. Apa maksud pergantungan? Dia ada kaitan dengan syarahan kita pada pagi ini, Al-Qahar, yang maha perkasa. Nah, pergantungan ni maksudnya apa? Gantung ni terpulang. Ni kita syarahkan dalam konteks hikmah. Dalam konteks hikmah. Gantung ni maksudnya saya bergantung dengan Allah Ustaz. Gantung ni maksudnya ayat ni begini. Saya buat ayat begini. Saya tergantunglah pada Allah nak buat apa. Maksud ni tergantung ni mana apa keputusan Allah, takdir Allah itu yang terbaik. Itulah dipanggil kebergantungan kepada Allah. Apa yang ditakdirkan Allah itu yang terbaik. Contoh sekarang Allah takdir kita sekarang ini yang terbaik untuk kita muhasabah, supaya kita ada momentum untuk bangkit balik. Apa saja situasi, kalau kita kata bergantung dengan Allah, itu yang terbaik. Itu nama bergantung. Maksudnya kita tidak puas hati. Dalam asma yang sebelum ini kita cerita Al-Ghaffar. Ini dalam saya rujuk pada kitab Tazkiyatun Nafs karangan Imam Ghazali rahimahullah, sebab ada asma-asma yang tidak disyarahkan. Nanti saya akan bagi tahu. Sebab Al-Ghaffar, Al-Qahar. Sebab kalau tengok dia punya susunan itu, sebenarnya lepas Al-Aziz ada Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, lepas tu baru Al-Khaliq, lepas Al-Khaliq baru Al-Bari, Al-Musawwir, baru Al-Ghaffar. Tapi Al-Imam Ghazali rahimahullah dia terus pergi pada lepas Al-Aziz terus Al-Ghaffar, lepas Al-Ghaffar terus Al-Ghaffar, ada Al-Qahar. Dia ada yang skip. Susunan masih sama tapi ada yang skip. Nanti kita bincangkan. Jadi bergantung ni pengharapan kepada Allah, atau lebih tepat melahirkan rasa puas hati dengan Allah. Itu bergantung. Puas hati dengan Allah. Dalam sifat Al-Ghaffar, Maha Pengampun, kita nak minta ampun dengan Allah, ampun tentang apa? Dosa kita, betul? Dosa ni kita kena faham. Kita buat Allah murka. Kita faham dosa yang mengundang murka Allah. Okey, kita pun minta ampun. Tahu tak tuan-tuan sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT, berapa ramai yang buat dosa yang lebih besar daripada mengundang murka Allah? Apa dia Ustaz? Dosa dia marah Allah, dia tak puas hati dengan Allah.
Berapa ramai tak puas hati dengan Allah? Nah, ya Tuan Muhammad Fadli, ini saya dah bincangkan usaha ke tawakal. Tawakal dulu. Yakin, tawakal, doa, baru usaha. Yakin, tawakal, doa, usaha. Usaha akhir, sebab usaha af'al. Af'al perbuatan. Perbuatan tidak datang kalau tiada niat. Niat ini mesti bermula dengan yakin. Yakin mesti serah pada Allah. Dia serah pada Allah, ciri ini dia berdoa. Bila dah berdoa baru buat kerja. Biasanya kita mulakan dengan doa. Al-Fatihah, tu cara dia. Mesti mula dengan doa. Macam tu mula innal hamdalillah, mula dengan doa. Nampak? Jadi yakin, itu niat. Niat mesti yakin. Yakin bahawa qasad dia panggil. Yakin untuk apa? Untuk Allah. Yakin. Kalau yakin untuk Allah, dia kena serah pada Allah. Tawakal. Wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Nampak? Kemudian pergi kepada berdoa dan usaha. Baik, Al-Qahar perkasa, bukan pemaksa. Tukar. Di sini kata Imam Ghazali rahimahullah, Al-Qahar itu perkasa. Perkasa. Perkasa, perkasa. Perkasa. Baik, berbalik pada pergantungan tadi. Kebergantungan kepada Allah itu kerana sifat Allah itu perkasa. Okey, baik. Sekarang ni nak bagi tahu sidang penonton sidang jemaah mata Allah SWT. Kita minta ampun ni, yang bergantung ni adalah hatinya puas dengan Allah. Itu namanya berpuas hati dengan Allah. Itulah bergantung. Orang kalau tak puas hati dengan Allah, dia tak akan bergantung dengan Allah. Dia akan bergantung dengan benda. Dia berpaling daripada benda. Dia berpaling. Dia tak tahu nak puas hati dengan Allah. Maka dia pergi kepada duit. Pada yang sama dia tak boleh gantung sangat dengan Allah, tak boleh harap sangat pada Allah, tidak boleh puas hati sangat dengan Allah. Kita kena puas hati dengan benda. Sebab tu nak bagi tahunya, perkasa ni sifatnya, kebergantungan itu kerana adanya sifat kita puas hati dengan Allah. Puas hati tu baru kita boleh bergantung. Macam mana nak bergantung kalau tak puas hati? Sebab tu bermula dengan Ismul Azim dulu, nama Allah dulu. Berapa ramai tak puas hati dengan Allah? Itu dosa besar tu, jangan main. Tak puas hati ni mengundang apa? Syirik. Orang tak puas hati, dia akan menyekutu ke Allah. Dia tak puas, dia kata tak cukup dengan Allah. Hasbiyallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah. Dia tak cukup dengan Allah. Dia nak kena ada duit juga, baru rasa cukup. Malah dia ambil pula perkataan cukup itu adalah pada makhluk, bukan pada Allah. Tu tak puas hati. Mana tak bergantung dengan Allah. Ni kebergantungannya perbahasan hati. Habis Ustaz, bila kata cukup dengan Allah ni tak usaha ke? Ini usaha. Usaha itu perbuatan. Nampak? Malah kadang-kadang manusia yang berusaha tapi hatinya masih ada sia-sia. Itu nama kebergantungan. Jadi sifat perkasa ni adalah merujuk kepada sifat Allah SWT yang mana maha perkasa. Mana Allah ni gagah, perkasa. Ada kaitan dengan Al-Aziz. Bila perkasa, maknanya dari sifat perkasaan Allah itu mampu memenuhi segala kehendak kita. Nampak tidak? Dan sama juga bila isteri tak nak bergantung dengan suami. Bila dia tak puas hati dengan suami lah. Hati-hati. Bila tak puas hati dengan suami, dia tak nak bergantung dengan suami. Tak puas hati. Suami itu tidak memuaskan dia. Dia tidak bergantung buat apa. Sebab tu je kena ada duit sendiri, dia sendiri. Apa saya? Buat apa nak perlukan Allah? Saya boleh usaha sendiri. Saya boleh buat, semua saya buat sendiri apa? Orang tak puas hati dengan Allah itulah syirik. Dia berpaling daripada Allah. Patutnya bergantung pada Allah. Benar, usaha tu sebab saja. Walaupun dia berusaha 2000 kali 28 jam, namun tetap tidak boleh mendatangkan kesan atau natijah di dalam perbuatan. Tidak boleh. Usaha sekadar alat, atau usaha sekadar menzahirkan kita ni ada akal dan kita ni manusia. Itu je. Usaha tidak boleh mengambil alih kuasa. Kuasa tetap pada yang perkasa, Al-Qahar. Kuasa tetap ada perkasa.
Benar, tidak boleh letak natijah kepada asbab. Siapa letakkan asbab itu ada natijah, yang ada kesan, ada mudarat, ada manfaat. Kata Imam Ghazali rahimahullah, itu berlakunya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Hati-hati. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Kenapa cukup pada Allah? Sebab Allah tadi sifat qahar, perkasa. Nah, perkasa. Kata Dr. Said Hawa rahimahullah ta'ala, perkasa bagi manusia itu, bagaimana kita nak perkasa yang bergantung dengan Allah yang maha perkasa. Kata beliau, mengalahkan hawa nafsu. Mengalahkan hawa nafsu dan musuh-musuh Allah. Maknanya kita manusia yang menginspirasikan, menginspirasikan, menginspirasikan. Dia ada kaitan. Semua Al-Jabbar ini dia tidak boleh disyarah pada manusia. Jabbar ni dia lain. Sebab tu dia skip lepas Al-Khaliq, Al-Aziz, tak bincang Al-Jabbar, tak bincang Mutakabir. Mutakabir ni kemegahan. Jabbar pun sama, perkasa yang megah. Situ tidak boleh ada bahagian pada manusia sebenarnya. Ni cara syarah dia. Jangan kita ingat Jabbar. Jabbar ni perkasa tapi hanya dia. Mutakabir pun sama, tak boleh. Sebab tu terus pergi pada Khaliq, pada Khaliq, terus pada Ghafar. Barik, musawir ustaz pun sama. Barik dan musawir pun pada Allah je. Ini apa yang dibawakan oleh kitab Tazkiyatun Nafs. Oh gitu ya. Ya. Sebab tu kita ni bukan duk suka kita duk baca sama ustaz, duk main telan ni semua. Tak, kena faham. Kohar ni nak kait dengan kehidupan manusia. Sebab inspirasi kehidupan dengan Asmaul Husna. Kita ni main kaitkan semua dengan. Sebab tu saya kata jangan suka-suka letak nama Al-Musawir yang maha mentadbir, supaya hidup kita ni boleh ni Al-Bari. Biasa saya nampak ramai pakai Al-Bari, ya Allah, ya Bari, engkau lah yang mengatur semua, ya Bari. Bari Allah je. Memang nama dia tapi nama Allah. Nak kait dengan kehidupan tak terkait. Sebab kita ni bukan mengatur, kita diatur. Nampak? Tu cara dia. Jadi maknanya kembali kepada perbincangan qahar tadi, perkasa. Jadi perkasa ni inspirasi dalam kehidupan kita, perkasa dalam menundukkan hawa nafsu. Jangan bergantung dengan hawa nafsu. Jangan serah puas hati dengan nafsu kita ni. Terpulanglah nafsu ni. Nafsu ni apa? Emosi. Nafsu ni sama dengan emosi, emosi sama dengan perasaan, perasaan sama dengan keadaan, keadaan sama dengan kebenaran. Nampak tidak? Kebendaan. Jadi yang penonton sebenarnya mata Allah SWT, jangan bergantung dengan hawa nafsu. Maknanya jangan kita puas hati dengan nafsu atau puas hati dengan emosi. Kita puas hati. Dan memang macam ni ustaz, perempuan perasaan, dan memang macam ni, dan memang macam tu. Payah. Habis kita kalau dia menuruti hawa nafsu ni, menuruti kebendaan. Kita ni kalau kita belajar tentang kemanusiaan, memanglah kita ada sifat kemanusiaan. Manusia ustaz, perempuan, kajilah sampai ke sudah sifat perempuan, kajilah sampai ke sudah sifat lelaki. Tapi kita kena ingat, kita ada jenis perempuan beriman, lelaki beriman. Jadi sekarang ni kaitkanlah dengan iman. Jadilah wanita yang beriman. Jangan duk cerita wanita je. Kalau cerita wanita je, memang pergi kepada perasaan lah. Nafsu, emosi, sedih, nangis, nak dibelai, nak protek, apa lagi? Nak apa? Nak perhatian. Tu manusia. Tu manusia. Kalau kaji tengah manusia, silap-silap boleh jadi binatang. Yang menyebabkan manusia tu hebat bukan kerana manusia semata-mata, tetapi kerana kesempurnaan manusia itu dengan sifatnya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Allah sempurnakan manusia bukan dengan sifat manusia, tapi dengan sifatnya Allah. Ni yang kita belajar Asmaul Husna ni. Jadilah wanita yang perkasa. Tu wanita yang perkasa ustaz. Wanita perkasa ni urat dawai apa? Tulang besi ke ustaz? Bukan. Wanita perkasa yang tidak tunduk kepada perasaan, tidak tunduk kepada emosi, tidak tunduk kepada dunia. Jadilah lelaki yang perkasa. Lelaki yang perkasa ni angkat bodybuilder ke ustaz? Bukan.
lelaki yang perkasa ini adalah tidak tunduk dengan syahwatnya, tidak tamak dengan hartanya, dia tidak lagi gairah dengan dunia. Itulah perkasa. Wanita perkasa Sumayyah, benar. Padahal Sumayyah hamba ya. Dalam diri selembut sutra kau miliki iman yang teguh, kau nyalakan obor bak lentera yang menerang. Nampak tak? Apa lirik yang punya chorus tu? Dirimu milik Tuhan, tapi hatimu milik Tuhan. Nampak tak? Kebal tak Ustaz? Tak. Kenapa nak guna kebal? Tak boleh. Kita tidak kebal. Jadi yang perkasa. Ambil perkasa. Tak apa. Ambil perkasa. Jadi yang perkasa. Perkasa ni maknanya inspirasi daripada qahar. Yang mana perkasa yang dikatakan Dr. Syed Hawar rahimahullah, yang menundukkan nafsu. Itu perkasa. Dan menundukkan musuh-musuh Islam. Dan surah At-Taubah ayat 120, Allah berfirman, dan tidaklah kaum mukmin Madinah memijak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Maknanya perkasa di hadapan musuh ni. Tu wanita perkasa. Ya, sebab tu tak boleh cakap senanglah. Maknanya Tuan Fadli, itulah dia. Manusia hanya terikat dengan keadaan dan adat. Itu biasanya yang tadi berbalik pada fahaman yang sudah ditanamkan dengan kebendaan dan keadaan. Aku yang menanggung, aku yang susah. Tapi sekarang kalau kita nak betulkan, kita nak kata begini, dalam dia berfahaman begitu, adakah yang memberi kepuasan hati dia? Sebab dia berfikiran begitulah, dia tak puas hati. Orang kata cakap senanglah, yang tanggung aku. Bila dia cakap begitu, puas tak hati dia? Tak puas hati. So, maknanya statement tu tak betul. Kita kena cari statement yang memuaskan hati dia, bukan memuaskan perasaan dia. Kalau cakap macam tu, perasaan dia yang puas, emosi dia puas, nafsu dia puas. Kau suka aku lah, yang susah aku, yang payah aku. Cakap memang senang lah, nak sabar-sabar, nak tunggu-tunggu nafsu. Tapi dia cakap tu, cara dia tak puas hati. Cara dia tak puas hati. Nampak? Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak kebal tapi perkasa dan menundukkan musuh-musuh Islam. Benar. Kita tak kebal tapi kena perkasa dan berhadapan dengan masalah dan musibah. Tidak boleh lemah, tuan-tuan. Islam itu bukan agama yang lemah. Islam agama yang perkasa, kerana kita bertuhankan Allah yang maha perkasa. Jadi, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, dan surah At-Taubah ayat 73. Allah berfirman, hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itu tempat kembali yang seburuk-buruknya. Nampak? Bersikap keras dengan mereka. Keras ni maknanya kita begitu tegas dalam menegakkan prinsip agama kita. Tapi kita kena tundukkan dengan nafsu, kena tundukkan nafsu dululah. Ini kadang-kadang kita keras dengan musuh Islam. Takbir, Allahu Akbar. Oh, takbir, tapi dengan bini tunduk. Takbir bendanya. Takbir, Allahu Akbar. Dengan duit kalah. Macam mana nak tundukkan musuh-musuh Islam? Takbir, Allahu Akbar. Abang, balik rumah. Balik. Dengan bini kalah. Berazam nak memerintah dunia, tapi balik rumah dirampas kuasa oleh isterinya. Habis gitu ke? Gitunya. Tuan-tuan, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi kena faham. Bila kata bersikap tegas, keras terhadap pandangan-pandangan yang batil. Sebab tu orang minta maaf. Orang kata tegasnya Ustaz, kerasnya. Sebab apa? Kita sedang inspirasikan sifat qahar, perkasa. Kita ada prinsip. Orang yang ada kebenaran, dia ada prinsip. Jadi menundukkan hawa nafsu. Sebab tu kita hari ini nak tundukkan musuh Islam, tundukkan nafsu dulu. Ini jangan duk terlolong, terpekik. Bak duit tak selesai, bak bini tak selesai, bak solat tak selesai. Dicebik, musuh cebik. Bini baking, itulah. Duk biarkan baking, jadikan dia kuih bingkang. Tu dia. Tak boleh.
Itulah sekarang. Sebab apa bini banking? Sebab wanita sekarang ini terdedah dengan harta. Ini seringkali saya selalu tekankan benda ni. Harta. Wanita terdedah dengan harta, tahta, puja. Dipuja. Siapa yang puja? Lelaki. Kita lah puja dulu isteri kita. Dialah yang satu-satunya isteri kita. Kaulah kekasih awal dan akhir. Sedangkan lagu tu untuk Allah. Bubuh kat perempuan. Kau kekasih awal dan akhir. Oh, kembang isteri kita. Kau kekasih zahir dan batin. Setelah ku temui. Isteri kita dengar, Allah terima kasih bang. Naik lemak. Dah. Kena ubah benda tu. Perkasa lah. Jadi suami yang perkasa. Suami yang perkasa tidak tunduk pada nafsu syahwatnya. Tidak tunduk pada harta dunia. Itu suami yang perkasa. Jangan tunduk kepada nafsu manusia. Nafsu perempuan. Ramai orang cakap, tunduk nak kahwin lagi tu tunduk dengan nafsu perempuan lah tu. Jangan hukum begitu. Kalau macam tu Nabi SAW ramai isteri. Sebab apa ramai isteri? Kerana Nabi SAW berjaya menundukkan isteri-isterinya. Nah, kita seorang isteri dah terduduk dah. Bukan menundukkan, terduduk Ustaz. Saya terduduk, tertunduk. Saya terduduk dan tertunduk. Macam mana nak menundukkan? Sebab tu kalau tengok dari segi amalan khurafat, mana ada istilah suami nak menundukkan isteri? Tak ada. Kalau ada pun terpencil. Biasa kita jumpa ilmu hitam nak menundukkan laki. Minta maaf cakap tu ilmu nasi apa nasi kangkang, sebutlah apa tet apa. Tu ilmu pengasih lah, nak menundukkan laki supaya laki tak pandang lain. Ni ilmu penunduk ni. Menundukkan laki. Suka benar. Kalau tengok cerita, banyak cerita perempuan duk baca mantra ni. Last sekali dia yang tertunduk. Nampak tidak? Itu dia. Jauhkan daripada fitnah. Terdedah harta. Kita boleh cek. InsyaAllah akan menyusul nanti tentang didikan isteri. Sabar wahai para suami. Dan isteri kena dengar juga syarah nanti. Didikan. Mendidik isteri. Bukan isteri je tau. Isteri. Dia mendidik. Jadi laki kena dengar, kena lapang dada lah. Kalau gitu Ustaz, suami kena garang ke? Nak tanya sekarang ni, apakah yang membentuk isteri? Begitu. Lembut ke garang? Tanyalah. Kena ada fasa, bukan garang setiap masa. Itu pun nanti saya ceritalah dalam fasa pembentukan. Garang, tegas, perkasa ni pada prinsip melibatkan nafsu, melibatkan akidah, melibatkan mengajuk, hasad. Penyakit hati ni kena garang, kena tegas. Kalau dia tak terkeluar ni, asyik nangis dia pujuk. Kalau nangis biar dia macam tu. Asyik pujuk dia. Bagi cermin, ambil selfie, tampal besar-besar gambar mengajuk dia tu. Tengok selang 3 kali tengok, dia pun sendiri tak takut, tak lalu nak tengok muka dia. Tu. Jadi ini dia. Dia nak bagi tahunya. Dia ada fasa, garang. Dia bukan garang, tegas. Dia ada fasa. Dia bakar. Ni nanti ada juga. Dia bakar sebab tulang yang bengkok. Saya pernah sentuh tajuk ni. Perempuan ni ibarat tulang yang bengkok, kata Nabi. Kemudian Nabi habis kat situ je. Kalau luruskan terus patah, kalau dibiarkan bengkok. Kita yang kena fikirkan. Tulang nisbah sama dengan besi. Tulang nisbah dengan besi. Ada persamaan dengan besi. Sebab apa? Kalau orang patah tulang, doktor masukkan besi. Baik. Jadi besi yang bengkok. Besi yang bengkok kalau nak diluruskan, pertama kena bakar. Kena bakar dulu. Nabi lembut macam Rasulullah. Tak, Nabi bukan lembut. Nabi jangan. Ini kadang-kadang kita nampak Nabi lembut je. Ya ke Nabi lembut je? Kita nak dengar Nabi lembut je. Sebab kita nak suami lembut. Bukan nak ikut Nabi. Nabi tak lembut. Kalau betul Nabi lembut, isteri Nabi mana ada perhiasan? Ya, Nabi lembut dalam satu sudut, tapi Nabi tak banyak makan. Rumah-rumah tak ada perhiasan. Sanggup? Isteri Nabi mana ada baju 1 amari, 2 amari? Nak ikut macam Nabi? Boleh? Ini suami bukan kata bagi muka, habis semua bagi lah.
Baju tu dah macam tak tahu nak cakap apa dah. Makan, siap suami isteri pula marah. Alah, takkan makan ni je bang. Nabi SAW bawa balik makan apa? Nabi makan apa ada, bukan order nak apa. Isteri sekarang order nak apa? Order makan. Nabi tak. Apa ada masak? Tanya apa ada ini hari? Tak ada apa. Tanya ke Aisyah radhiyallahu anha. Puasa je lah. Nah, lembut. Nampak lembut Nabi. Tapi Nabi tegas tak dalam perhiasan dunia. Nabi suruh isi Nabi keluar. Ada isi Nabi keluar tidak? Oh, isi Nabi bisnes. Siapa? Zainab radhiyallahu anha. Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha keluar ke? Ke menjaga anak di rumah? Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha bisnes macam orang perempuan sekarang. Tergedik sana, tergedik sini, terginja sana, terginja sini. Tak mahu cakap, ni perkasa ni cakap ni. Jangan kita nampak sedar Nabi lembut. Nabi lembut apa orang isteri. Kelembutan Nabi, tapi Nabi ada sahabat Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Nabi tak marah Umar Khattab untuk tegas. Nabi ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi ada Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Nabi ada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini 4 sahabat reflect karakter Nabi SAW. Ada kala Nabi tegas, ada kala Nabi lembut, ada kala Nabi bijak, ada kala Nabi boleh all rounder. Tapi Nabi tegas. Nabi tak lembut. Tengok Aisyah radhiyallahu ketika cemburu dengan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Ada Nabi bagi muka. Nabi terus panggil Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bagi tahu, kamu tahu siapa Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha? Kamu tahu siapa Khadijah? Cerita habis, Nabi cerita habis. Kita kalau sebut orang yang cemburu, jangan sebut dah nama orang tu. Abang jangan sebut dari nama isteri abang tu dah mati tau. Saya ini yang hidup ni. Kita isteri yang suami yang lembut buat. Yelah akak, yelah abang lupakanlah akak kamu. Katalah kita soal laki kahwin, bini mati, dapat bini baru. Bini mati ni, bini kita mati ni, bagus dia ni. Sikit-sikit kita cerita dekat isteri kita. Akak kamu ni dulu bagus. Akak kamu ni kan, dia ni agak-agak bini ni macam bermadu rasanya nak kerat lelaki tu kan. Nampak tak? Hati-hati sedang penonton sedang mata Allah SWT. Nampak tidak? Isteri dah meninggal, Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha dah wafat, Aisyah radhiyallahu anha, ada Nabi bagi masa nak cemburu lama tak? Mana ada? Nabi terus kata, Nabi terus bagi tahu, dialah waktu aku susah, dialah yang bersama aku. Berani cakap dengan isteri baru macam tu. Berani. Ni isteri muda ni, baru kahwin, isteri lama meninggal. Dulu waktu borak dulu suami isteri borak. Nanti sekarang kalau abang mati, abang kena sedia kata untuk saya tau bang. Kalau abang mati, last sekali bini mati dulu. Bini mati dulu, suami mula-mula kata-kata innalillah. Lepas kata innalillah, terus alhamdulillah. Ya Tuan Mak Fadli, baik. Terima kasih banyak, share banyak tadi. Alhamdulillah, jazakallah khair. Boleh sambung nanti insya-Allah. Nampak tidak? Teruslah alhamdulillah. Kahwin baru. Laki kahwin baru dapat bini muda. Sambil masak tak sama macam akak kamu masak dulu. Bini muda ni sentap. Nabi tidak, Nabi cakap betul-betul nak cemburu dengan Khadijah. Kamu tahu Khadijah siapa? Nampak tidak? Nabi kata terus, lepas tu tak ada cemburu dah. Ini kita cemburu, hara rumah tangga dia buat ni. Cemburu isi Nabi, cemburu kepada amalan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, bukan cemburu tak bagi tambah lagi. Kena faham tu. Sebab tu lembut, jangan salah ertikan. Kita kadang betul Nabi SAW lembut. Memang sifat Nabi lembut. Tapi dalam lembut jangan expect lembut macam suami kita. Suami saya lembut ustaz, diam dia. Suami saya okey, lembut macam Nabi. Siapa kata macam Nabi? Tengok amari dulu. Cek dulu baju. Senang dia tengok. Cek baju dulu. Cek isteri banyak keluar ke banyak ke rumah. Nampak tidak? Tu dia. Itu dia.
Sebab saya terbaca tadi macam Nabi lembut. Sebab saya tahu adanya setengah tu mencuba untuk inspirasikan Nabi dengan lembut. Tapi terdidik ke perempuan tu? Kelembutan Nabi itu adalah kelembutan yang mendidik. Bukan tak buat macam Rasulullah. Sama dengan isteri-isteri pun 2 kali 5, 5 kali 2 pun Emilia 2 kali 5, 5 kali 2. Suami-suami sekarang tak buat macam Rasulullah. Isteri-isteri sekarang tak macam isteri yang Rasulullah suruh. Rasulullah suruh taat, tak taat. Tak taat. Rasulullah suruh taat. Kalau tak ikutkan suami pun Rasulullah suruh taat. Kalau tak nak ikut suami pun Rasulullah suruh apa? Suruh taat. Tapi alasan kita suami jahat. Macam mana? Kalau kaki puluh kaki Arab, pergi report mahkamah lah, apa cerita lagi? Apa masalah lagi? Masa mula-mula kahwin. Sebab tu kena tengok dulu. Kan Nabi ajar pilih yang ada agama. Ya Allah. Nak kena. Kan Nabi dah ajar pilih yang ada agama. Takkan tak tahu dia tu ada agama ke tidak? Kedua-dua tak ada agama. Kalau dua-dua tak ada agama, lepas tu tengah-tengah baru nak berubah, tu baru nampak jahat suami tu. Padahal dua-dua sama, dua sama naik, sama-sama naik jahat dia. Tapi sebab isteri berubah dulu, mula nampak jahat suami. Nampak tidak? Jadilah macam Asiah pula. Kalau suami tu jahat, tengok Asiah macam mana. Gitu. Jadi kena faham. Kena faham sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi kita kena faham. Kena faham. Jangan duk melihat pada satu saja. Kalau suami pun sama, isteri pun sama. Suami yang tak nak mendidik isteri, memang tak ikut apa yang Nabi suruh. Isteri yang tak nak taat dengan suami, memang tak ikut apa yang Nabi suruh. Dua-dua sama dah. Tak payah nak tengok satu pihak. Bagi saya dua-dua sama. Tu dia. Jangan berat sebelah. Dengan style saya tak akan menangkan perempuan, saya tak akan menangkan lelaki. Dua-dua sama. InsyaAllah barulah clear. Kalau tidak, kalau tak ikut macam mana tu Ustaz? Kalau tak ikut, itulah dia. Kita seorang lelaki, itulah bebanan untuk kita. Kenalah mendidik dan mendidik dan mendidik dan mendidik. Teruslah. Gitu dia. Al-Qahar, tengah cerita Al-Qahar ni, Allah, salah soalan tanya tentang tengah syarat Al-Qahar. Tu. Dulu tengok mak ayah orang yang beragama, mak ayah anak belum tahu. Okey, bab anak ni saya buat kesimpulan ginilah. Sementara sebelum saya masuk tajuk isteri ni, rasa nak kena masuk cepat tajuk ni. Begini, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Isteri solehah itu pastinya datang daripada anak yang solehah. Anak yang solehah, ini bagi perempuan dulu. Anak yang solehah pasti dia isteri solehah. Maksudnya isteri yang solehah pasti anak yang solehah. Baik. Bagaimana tahu anak tu anak solehah? Setelah dia menjadi isteri. Sebelum dia kena taat dengan mak ayah, okey dah. Tapi belum tetap lagi tu. Dia kena jadi isteri yang solehah, maka dia akan jadi anak yang solehah. Suami yang soleh pasti anak yang soleh. Mana anak yang soleh pasti suami yang soleh. Jadi jangan tengok mak bapak dia, tengok anak dia. Okay, baik. Apa ciri anak yang soleh? Saya ringkaskan. Ciri anak yang soleh, dia sanggup bersusah-susah untuk mak ayah dia. Satu. Dan dia tak pernah tak puas hati dengan mak dia. Jangan laki ramai kadang-kadang sebut kan mesti tak puas hati dengan mak dia. Nampak? Jadi sekarang ni nak bagi tahunya, bila anak tak puas hati dengan mak, tu kan anak yang soleh. Dia tak puas hati, mak suruh, mak ini, dia tak suka. Bagi anak yang solehah, tadi kita tengok pada isteri yang solehah. Bagi lelaki nak cari isteri yang solehah, dia tengok dia ni dengan ayah dia macam mana. Selalu tak puas hati ke? Bukan tengok dengan mak tau, dengan ayah. Sebab anak perempuan dengan ayah wali. Sebab tu ada satu ustazah tu bagi tahu, dia cakap suami isteri ni macam mak dengan anak. Dia duk bayangkan isteri ni mak, lelaki ni anak. Boleh tak cakap macam tu? Saya cakap Allahu Akbar. Dan ialah dia hebat juga orang tu kan, nak buat macam mana kan.
Macam mak dengan anak je lah. Anak lelaki ni suka manja dengan mak, suka begini. Jadi sekarang isteri lah kena ambil alih tugas mak. Sebenarnya bukan itu tafsiran dia. Sepatutnya mak dengan anak dengan bapa. Anak tu perempuan, bapa tu lelaki. Sebab suami pegang dua jawatan. Jawatan sebagai bapa, jawatan sebagai suami. Jadi nak tengok anak ni anak solehah, tengok hubungan dengan bapa dia macam mana. Sedangkan dengan mak ni dia boleh kau tim. Dengan bapa ni tengok. Selalunya bapa ni, selalu anak perempuan tak puas hati dengan bapa. Ayah ni semua tak boleh. Semua tak boleh. Payahlah. Payahlah ayah ni. Mak je okey. Mak faham sebab mak sama-sama perempuan. Mak sama-sama perempuan, senang kau tim dengan anak perempuan. Lelaki kan, bila kata nak beli barang dia tak payah. Tak payah katanya. Allah ayah ni, itu pun tak boleh. Tak payah. Jadi kalau anak perempuan dia tak puas hati dengan ayahnya, tu betul. Jadi hati-hati. Anak perempuan letak kat lelaki. Kalau dari kecil, daripada sekarang dia banyak tak puas hati dengan ayahnya, maknanya beza pendapat dia tak puas hati. Beza pendapat okey, tapi biasa beza pendapat kalau tidak dibawa dengan iman dia mesti tak puas hati. Tu puan salam alam. Dia mesti akan tak puas hati. Dia tak puas hati ni, maksudnya kalau beza pendapat pun dia tak nampaklah beza pendapat. Okey je. Tak ada beza pendapat sebab dah tentu pendapat yang menang tu mak. Menang je lah mak. Boleh? Yang penting jangan tak puas hati. Jangan tak puas hati dengan mak, anak lelaki. Anak perempuan jangan tak puas hati dengan ayah. Ni bagi tip. Daripada sekarang tak tahu nak didik anak jadi anak solehah macam mana. Tak tahu. Kita ingat anak solehah tu dengan apa? Dengan luaran je ke? Anak solehah sentiasa berpuas hati dengan ibu bapa je. Dengan ibu bapa dan yang utama dengan bapanya. Dengan bapanya. Isteri yang soleh adalah anak yang soleh. Suami yang soleh adalah anak yang soleh. Ya. Lihat hubungan anak perempuan dengan ayahnya, lihat hubungan anak lelaki dengan ibunya. Benar. Itu kata kunci dia kat situ, tuan-tuan. Malah anak lelaki, dia punya hubungan dengan mak dia sampai ke mati mak dia. Ustaz, anak lelaki ni janggut sampai ke pusat. Tak kira lah janggut sampai ke pusat pun. Dia kena tetap taat dengan mak dia. Tak kisahlah isteri ada 4 pun. Dia tak boleh jadikan isu mak dia nombor 2. Tak boleh. Mak is always number 1. Sampai sekarang ke mana dengan mak ayah? Baguslah. Lelaki jangan tak puas hati dengan mak. Itu cara ni. Sekarang tengoklah, ceklah suami masing-masing. Ya. Sekarang ni kadang-kadang yang kahwin tu lagi tak puas hati dengan mak mentua lagi ada. Anak yang cerdik, dia akan bantu bagi suami dia puas hati. Ajak runding senang. Mak yang garang, tak apalah mak garang-garang. Maknanya ayah dapat ayah yang senang. Tapi kalau satu masa ayah tak bagi, kita puas hati tidak? Sampai ketika mak ayah tak bagi. Sebab tu kadang-kadang ayah kena guna kuasa veto. Kita tengok dia okey tak? Jadi insya-Allah fahamlah tu ya. Jadi sebab tadi tengok tentang ciri-ciri suami tadi. Dia. Baik. Jadi kesimpulan dia. Kesimpulan Al-Qahar ni kata Imam Ghazali rahimahullah mengatakan yakni orang yang berjaya mengalahkan musuh yang paling besar adalah nafsunya. Itu Al-Qahar. Macam tadi kita bincang, wanita yang perkasa adalah wanita yang menundukkan nafsunya. Lelaki yang perkasa, lelaki yang menundukkan nafsunya. Sama, dua-dua sama. Wanita dan isteri, dua-dua menundukkan nafsunya. Kena menundukkan nafsunya. Itu je. Jangan kata perkasa dengan harta. Tak. Jangan kata perkasa dengan kedudukan. Tidak. Orang yang perkasa itu yang tundukkan nafsunya. Itu inspirasi yang qahar. Baik. Anak yang soleh pasti dari ibu yang soleh. Isteri yang soleh pasti anak yang solehah. Anak yang soleh pasti dari ibu yang solehah. Boleh terima, tapi tak sepenuhnya, tak semestinya. Sebab soleh dan solehah ini, ya, orang kaitkan dengan anak, dengan ibu, keturunan, tapi tak semestinya. Tak semestinya. Contoh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS, ayah kepada Nabi Ibrahim AS pembuat berhala. Nabi Nuh AS, anaknya tak ngikut pula. Jadi bab ni bendanya subjektif sebenarnya.
Tinggal lagi siapa-siapa yang faham, buatlah. Anak yang faham, anak tu yang akan buat. Kalau mak yang faham, mak tu akan buat. Buatlah suruhan Allah tu. Itu je. Dia tak boleh kata, wah ni anak yang soleh ni mesti mak ni. Tak, belum tentu. Belum tentu. Dan anak yang soleh ni dia takkan menyalahkan mak dia. Anak yang soleh pun takkan menyalahkan mak dia. Dia takkan. Macam mana pun jadikan mak dia, dia tetap okey. Dia tak ada salah menyalah. Okey. Baik. Dia kenalah tu. Berlembut tidak bertempat lah tu, Puan Erin Rina. Kenalah nasihatkan. Berlembut kena ada tempatnya. Itu panggil hikmah. Dia tak boleh setiap masa lembut je. Dia kena ada hikmahnya. Dia kena ada hikmahnya. Khair, sedang penonton, sedang imam mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kesimpulan Al-Qahar tadi, yang tundukkan nafsu. Jadi sedang penonton, sedang imam mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cukup inspirasi Al-Qahar. Inspirasi Al-Qahar, panjang syarah Al-Qahar ni. Nanti kita sambung lagi perbincangannya nanti pada besok hari, insya-Allah taala. Jadi alhamdulillah, masih banyak pada semua yang menonton pada pagi yang penuh barakah ni. Mudah Allah berkati kita semua, Allah rahmati kita semua, Allah bantu kita untuk terus menjadi hamba-hamba yang taat dan hamba-hamba yang terus istiqamah dalam jalan ketaatan, insya-Allah. Jadi istiqamahlah dalam pengajian ni, insya-Allah. Mudah-mudahan adalah sesuatu yang kita dapat. Bab kehidupan ni dia tidak boleh main-main, tuan-tuan. Biarlah mungkin ada percanggahan daripada mungkin ni cara saya, ni cara ni tak masuk, tak apalah. Siapa yang dah melalui, dia merasai. Sebab tu saya tanya dekat grup pula, dekat WhatsApp saya, berapa ramai yang mengikuti. Sebab saya nak tahu, tu saja. Saya nak tahu, saya tak ada nak pun share thank you, tak payah terima kasih dengan saya pun tak apa, tak perlu. Ini semua dari Allah. Ni saya hanya penyampai saja, saya postman dia, photostat, postman, penyampai saja. Malah saya doakan pula siapa yang mengikuti kelas-kelas pengajian ni sepanjang dari awal hinggalah seterusnya, dirahmati dan diridai oleh Allah SWT. Sebab saya bercadanglah untuk memperkasakan balik kefahaman kehidupan ni, insya-Allah. Saya tahu ramai yang dah buat, saya tahu. Cuma kita nak lihat sejauh mana keperkasaan kita dalam memahami kehidupan ni. Mudah-mudahan adalah hasil daripada tarbiyah Ramadan dan tarbiyah hakikat kehidupan ni, datang satu kumpulan yang keluar daripada kemelut kehidupan. Sebab ramai orang cari pemasaran kehidupan ni macam-macam cara lah, macam-macam pesen lah saya jumpa. Yalah, hanya Jauhari yang mengenal manikam, hanya ahli yang boleh berbicaranya, itu je. Maksudnya dia melalui benda dia, bukan sekadar melalui, dia mempunyai kaedah tafsiran kehidupan. Jadi insya-Allah. Jadi itu saja. Terima kasih banyak semua yang hadir pada pagi penuh berkah ni. Terima kasih Ustaz Muris, Ustaz Muhammad. Terima kasih banyak dan semua alhamdulillah semua alhamdulillah khair. InsyaAllah malam ni ada macam mana masuk grup? Tak ada, saya tak ada grup. Minta maaf, saya tak ada grup. Minta maaf, saya tersilap cakap ni, bukan grup di Facebook saya, wall. Saya tak ada grup. Minta maaf, dan tak perlu pun saya nak buat grup, sebab bagi saya tak ada keperluan pun untuk grup tu. Kalau Ustaz buat lagi tak payah. Memang saya takkan buat grup. Nak belajar online, nak nanti insya-Allah bila Allah angkat musibah ni, nanti kita boleh keluar, jemput datang secara berdepan, kita talaki, dan kita pergi kepada insentif nanti untuk mendalami hakikat kehidupan ni. Nah, mendalami dia dengan lebih nampak, dengan tulisan, dengan whiteboard semua, memperhalusi pemahaman tentang hakikat kehidupan ni. Itu kita jumpa depan-depan lebih senang. Saya sukar untuk kata grup-grup ni, nampak nanti banyak fitnahnya. Itu je. Sebab tu saya takkan ada grup. Ada orang cakap buatlah grup itu, buatlah grup lelaki untuk poligami pun ada. Saya kata tak payah. Saya bukan gitu. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Malam ni kita jumpa lagi malam ni pada pukul 10 malam, insyaAllah, dalam buah bicara majlis yang kedua, nasihat Syekh Qadir Jalani, Abdul Qadir Jalani rahimahullah ta'ala. Baik, jam berapa jadual pengajian? Alhamdulillah pada pagi pada pukul 9. Saya awalkanlah pukul 9.30 ya. Saya awalkan pukul 9.30 ke 9.45, biasa ready lah. Saya nak start balik awal 9.30. Malam pada pukul 10, insya-Allah. Dari Singapura macam mana? Dari Singapura kita online je lah. Dan online, dan sebaiknya datanglah sekali. Usahakan untuk datang bertemu muka, kemudian barulah boleh online. Mana yang dah online ni,
letakkan azam syarat untuk bertemu muka, kemudian ambil secara berdepan dan baru kita boleh online. Itu lebih baik macam tu, insya-Allah. Okey. Yang tak boleh tu tak apalah, yang tak boleh tu tak apa. Petang tak ada. Semalam sebab saya pagi tak ada, tu saya ganti petang tu. Jadi maintain balik tajuk kita waktu seperti ini. Okey. Baik, cukup setakat itu saja. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Pukul 10 Tuan Haji Mak Muda, pukul 10 insya-Allah. Lepas ni tak ada ke? Ada. Lepas ni ada lagi, jangan risau, insya-Allah kita akan buat. Habis nanti saya ada kuliah setiap hari, insya-Allah, sekiranya Allah masih kekalkan lah. Jadi ada waktu-waktu malam tu nanti saya akan live lah nanti. Tu standby lah, saya akan bagi jadual lah supaya lebih teratur kan, untuk yang online, insya-Allah. Khair, itu saja. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Saya di Shah Alam Dana Alam. Baik, cukup setakat itu saja. Mudah Allah rahmati kita. Minta maaf terkasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah sahaja yang boleh rahmati kita semua, insya-Allah. Mudah Allah rahmati kita. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Wallahu a'lam bissawab. Takbir, Allahu akbar.